Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan buat perbincangan tajuk nombor bulat. Ulang kaji muka surat 60 buku teks. Jadi di sini ialah soalan yang akan kita buat ulang kaji. Cuba lagi muka surat 60. Soalan nombor 1. Tulis nombor dalam angka dan perkataan. Kemudian menulis ataupun menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi digit-digit yang bergaris dalam soalan ini. Seterusnya, soalan 3 melengkapkan jawapan dengan cerakin kepada nilai tempat dan cerakin kepada nilai digit. Seterusnya, menyatakan nombor perdana. Kemudian, menulis lebih daripada atau kurang daripada. Kemudian, menyusun tertib menaik dan tertib menurun. Soalan 1. Tulis nombor dalam angka atau perkataan. Tulis nombor dalam angka atau perkataan. Soalan 1 ada 5 soalan. 3 soalan, soalan A, B dan C ditulis dalam bentuk angka. Soalan D dan E ditulis dalam perkataan. Soalan A, kita baca angka untuk soalan A 125,098. Nombor ini dalam angka dan jawapannya kita mesti tulis dalam perkataan. 25,098. Seterusnya, soalan B dan C sama, kita berikan jawapan dalam perkataan. Soalan D, kita baca 206,081. Perkataan ini kita harus beri jawapan dalam angka. Kebiasaannya, jika kita tidak faham, kita baca yang di depan ni. 206,000. Jadi kita tulis dulu untuk D bagi yang kurang faham. 206,000. Kemudian di belakang ini ialah 81. Dan kita buat macam ni, 81 dan kita tambah untuk kita dapatkan berapakah angka bagi perkataan itu. Jadi di sini ialah jawapannya 206,081. Seterusnya soalan E 415,007. Untuk soalan E, sekiranya kamu tidak faham, kamu lihat di sini 415,000. Kamu tulis 415,000. Kemudian di sini ada 7. Jadi kita buat macam ni, 7 angka sar dan kita tambah, kita dapat kita dapat di sini angkanya ialah 415,007. Seterusnya, soalan 2. Nyatakan nilai tempat dan nilai digit
bagi digit-digit bergaris. Di sini ada 2 soalan untuk setiap nombor. Kita kena baca dulu berapa nombor ini, barulah senang untuk kita tulis jawapan nilai tempat dan nilai digit. Jadi di sini ada angka 150,962 dan nombor 2 ini letaknya, nilai tempatnya ialah SA. Jadi nilai tempatnya, nama rumahnya ialah SA. Dan nilai digit ialah berapa sebenarnya nilai angka 2 ini, dan kita tulis angka 2. Kemudian soalan B, 300,740. Jadi angka yang dikehendaki diberikan nilai tempat dan nilai digit ialah angka 7 di sini. Tadi kita telah sebut 740. Jadi nilai tempatnya ialah ra. Ra itu maksudnya ialah ratus. Kemudian nilai digitnya bagi 7 ialah 700. Seterusnya soalan C, 410,203. Jadi di sini ialah angka sifar. Walaupun angka sifar, ianya ada dalam nilai tempat 10. 2 dari belakang ialah nilai tempat 10 dan nilai digit bagi sifar 10 ini ialah sifar. Seterusnya kita lihat soalan D, 703,185. 703,000. Jadi di sini kita dapatnya ialah ribu. 703,000. Jadi nilai tempatnya ialah ribu. Kemudian nilai digitnya ribu. Bagi angka 3 ini ialah 3 sifar, iaitu 3,000. Soalan E, 586,749. Angka 8 ni tadi kita sebut 586,000. Maksudnya puluh ribu, ataupun cikgu tulis di situ puri. Jadi kita kena eja 10,000 bagi angka 8, dan nilai digit bagi angka 8 ni kita ada di belakang ni sekiranya kamu keliru. Jadi kita ada 4 sifar di situ, 80,000. Dan soalan F untuk menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi yang bergaris ini ialah angka 9. Okey, angka 9 di sini kita baca 982,600. Jadi ratus ribu. Jadi nilai tempatnya ialah kita eja betul-betul ratus ribu. Dan nilai digit bagi angka 9 ialah 900,000. Seterusnya, lengkapkan jawapan. Soalan A, B, C dan D, kita nak lengkapkan jawapan. Ini sebenarnya dalam bentuk ceraking kepada nilai tempat dan juga nilai digit. Nilai tempat dan juga nilai digit. Cikgu tulis di sini. Yang mana nilai digit? Nilai digit ialah kesemuanya ada angka begini. Jadi kita baca berapakah angka bagi soalan A? 260,192.
Jadi di sini kita lihat 200.000 dah ada, 200.000 dah ada. 60.000 ini 60.000. Kemudian 100 letaknya di sini. Jadi yang tidak ada di sini ialah selain daripada sifar ialah 9. 9 ni nilai digitnya ialah 90 dan sifar yang paling belakang ini ialah 2 sah. Seterusnya, berapakah sebenarnya bagi cerakinan ini? 80 tambah 500.000 tambah 700 ianya ialah 500.000. Cikgu tunjukkan di sini bagi kawan-kawan yang tak faham. Kita susunlah macam ni sekiranya kita tidak faham. Jadi kita dapat di situ sifar 8, 7, sifar 5. Itu dia. 500.780. 500.780. Itu ialah salah satu cara. Kemudian soalan C. Cerakin kepada nilai tempat. Jadi di sini kita dah ada 10.000. Mana 10.000? Ini kita dah ada. Kemudian 3.000. Mana 3.000 ni kita dah ada di sini 3.000. Kemudian 8 sah. Ni 8 sah di sini. Jadi yang belum ada lagi ialah 8 yang paling depan di sini ialah 800.000. Kemudian yang tak ada lagi di sini ialah 6. 6 itu ialah 6 ataupun ratus. Dan akhir sekali sifar ni sifar tapi ianya ialah 10. Dan soalan B, 5 sah tambah 30.000 tambah 700.000 tambah sifar ratus tambah 2.000 dan sifar 10. Jadi untuk memudahkan kamu buatlah dalam pengiraan bentuk lazim. Yang paling banyak di sini ialah 700.000. Kemudian yang kedua banyak ialah 30.000. Kemudian kita ada 2.000. Di sini 2.000. Kita ada sifar ratus. Kemudian sifar 10 tak perlu. Kita terus kepada 5 sah. Jadi kita buatlah tambahan macam ni supaya senang untuk kita dapatkan berapakah angka yang sebenarnya. Jadi di situ kita dapat 732.005. Jawapan bagi soalan D. Seterusnya, susun nombor dalam tertib menaik dan tertib menurun. Jadi di sini ada dua soalan. Satu soalan ni kita kena berikan jawapan kepada satunya ialah tertib menaik dan satunya ialah tertib menurun. Ada satu cara yang cikgu nak tunjukkan di sini untuk mengelakkan kamu keliru. Kamu salin saja angka-angka ini. 309.120, 309.050, 309.415 dan 309.827. Bila kita susun macam ni, mudahlah kita untuk dapatkan yang tertib menaik. Kita kena cari dalam angka ini yang paling sedikit. Jadi yang paling sedikit kita ada di sini iaitu 309.050. Kemudian yang kedua ialah 309.120. Kemudian 309.415 dan yang paling banyak ialah 309.827.
ini ialah tertib menaik. Jadi kita susun jawapan kita yang ini kepada tertib menaik. Jadi kita dapat di sini ialah mula-mula 309,050, 309,120, 309,415 dan 309,827. Itu ialah tertib menaik. Jadi tulis di sini TM untuk soalan A, ya. Kemudian soalan B senang sahaja. Jadi kita kalau tertib menurun ni yang paling banyak sekali di hadapan, iaitu 309,827, kemudian 309,415, 309,120 dan 309,050. Baik, ini ialah tertib. Ini cikgu buat macam ni. Ini ialah tertib menaik. Jadi kita dah dapatlah jawapan tertib menurun dan juga tertib menaik. Begitulah juga dengan soalan B. Kamu susunlah begini supaya senang untuk mendapatkan jawapan. Dan ini pula, lengkapkan nilai yang mungkin bagi rangkaian nombor di bawah. Jadi di sini ada rangkaian nombor. Kamu kena perhatikan dulu bagi soalan A, adakah rangkaian nombornya menaik ataupun menurun. Jadi kita tengok dulu. 620,198, 620,201, 620,210. Jadi kita lihat di sini yang berubahnya ialah ini kita ada 198, kemudian di sini 201. Maksudnya di sini ialah 620,199. Okey, 620,201. Okey. Kemudian di sini kita ada sehingga 620,210. Jadi lengkapkan nilai yang mungkin bagi rangkaian ini. Okey, kita nak letak di sini. Kalau sini 620,201, jadi di sini mungkin kita tuliskan 620,205 pun boleh lah. Itu ialah rangkaian nombor lah. Kemudian kita lihat lagi yang ini 807,356, 850,123. Nampaknya bilangannya semakin berkurang. Jadi di sini kita boleh pilihlah mana-mana angka yang kita rasa letak di sini. Mungkin kamu nak letak 860,500, boleh. Kemudian yang ini 871,000 ke 900,000, mungkin kamu nak buat di sini 890,600 pun boleh. Syaratnya nombornya tidak boleh berkurang daripada yang sebelum ni lah, 871,000. Jadi cikgu harap kamu boleh faham untuk soalan 1, 2, soalan 3, soalan 6, ya, soalan 6. Kemudian ada di sini soalan 5 ni sangat senang, ya. Jadi cikgu tak perlu bincang, cikgu rasa kamu boleh buat. Tulis lebih daripada atau kurang daripada di sini. Jadi cikgu rasa untuk soalan-soalan tadi cikgu dah bincang. Inilah sebagai ulang kaji supaya kita ingat semula apa yang kita belajar di awal-awal tajuk matematik tahun ini.